lagi dengan satu lagi vlog. Hari ini ialah hari Rabu, 15 hari bulan Jun 2022. Semalam berlangsung perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia 2023 yang melibatkan pasukan negara kita menentang Bangladesh. Dan of course lah, by this time korang semua sudah tahu bahawa kita berjaya menewaskan pasukan dari Asia Selatan itu dengan keputusan 4-1 dan terus meletakkan kita dalam 5 pasukan terbaik dalam kumpulan yang berjaya menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan kelayakan ini. Jadi inilah kali pertama kita berjaya melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia sejak tahun 1980. Itu sudah begitu lama sekali. Walaupun kita beraksi dalam pusingan akhir Piala Asia tahun 2007, tapi itu sebagai tuan rumah di mana kita automatically qualified. Dan inilah kali pertama sejak tahun 1980 kita layak secara merit. Kalau ikutkan, kita melalui jalan yang agak sukar juga. Selepas kekalahan 2-1 kepada Bahrain, kita memerlukan juga keputusan dari venue lain untuk memihak kepada kita. Dan ialah kalau ikutkan pada tengah hari semalam, 3 pasukan dari Asia Tenggara masih lagi berpeluang untuk melayakkan diri ke pusingan akhir, iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tapi kekalahan 4-0 Filipina kepada Palestin dalam kumpulan kelayakan mereka menyaksikan mereka hampir pasti untuk tersingkir dan memudahkan lagi perjalanan Malaysia dan Indonesia untuk layak ke pusingan akhir sebagai antara 5 pasukan yang berjaya menempatkan diri sebagai naib juara dalam kumpulan kelayakan masing-masing. Jadi kiranya nak kata formaliti itu tak juga, pasal Malaysia harus menang ataupun seri sekurang-kurangnya ketika menentang Bangladesh. Indonesia pula perlu mencetak kemenangan ketika menentang Nepal. Ironically, kedua perlawanan ini bermula selepas sahaja perlawanan di antara Palestin menentang The Azkals yang kalau tak salah aku bermain di Mongolia. Memang time different tu memang ada lah. So diorang kalau ikutkan kick off pada pukul 12 tengah hari waktu Malaysia, mungkin waktu di sana sudah pun petang. So itulah menyebabkan kita sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk melayakkan diri ke pusingan akhir. Untuk perlawanan semalam, Opa Kim Panggon melakukan banyak pertukaran dari kesebelasan yang memulakan perlawanan ketika menentang Bahrain. Paling ketara ialah penjaga gol Shihan Hazmi telah diberi kepercayaan untuk menjaga gawang. Aku rasa tak salah aku, itulah debut dia dalam perlawanan kompetitif untuk Malaysia, first cap. Dan itulah akibat kesilapan yang dilakukan oleh Farizal Malias dalam perlawanan menentang Bahrain. Aku rasa mungkin memang sudah tiba waktunya untuk kita mengorak langkah dan memberi laluan kepada penjaga gol yang lebih muda yang mungkin boleh menggantikan Farizal yang aku rasa pun walaupun berpengalaman tapi sudah kerap melakukan kesilapan yang membawa padah kepada pasukan kebangsaan. Dan juga Dion Kools kembali bersama dengan Syamsul Saad di barisan pertahanan dengan Corbin Ong dan Matt Davis menjadi fullbacks. Dan kita terus melihat Syamil Kuti digandingkan bersama dengan Azam Aziz di bahagian tengah, dengan Safrawi Rashid kali ini diberikan peranan sebagai pemain midfield menyerang, di mana beliau berada di belakang 3 serangkai yang menyaksikan Syafiq Ahmad menjadi kapten untuk Malaysia pada perlawanan semalam bersama dengan Faisal Abdul Halim dan juga Arif Aiman di sebelah kanan. Dan permulaan yang bagus dipamerkan oleh Malaysia, di mana mereka berjaya memberi tekanan kepada Bangladesh dan berjaya mendahului pada minit ke-16 apabila satu sepakan penalti diberikan
dan disempurnakan oleh Safawi Rashid. Aku rasa mungkin sepakan penalti itu kira lebih kurang bernasib baik jugalah. Kalau ikutkan pemain pertahanan Bangladesh berjaya memenangi bola, tapi pengadil aku rasa memberikan penalti pasal follow through daripada pemain Bangladesh itu dengan start yang agak tinggi. So mungkin itu dikira sebagai satu kesalahan oleh pengadil dari Iraq dan memberikan sepakan penalti dan disempurnakan oleh bekas pemain di tim itulah yang sekarang beraksi dengan pasukan dari selatan. Tapi dalam kita cuba mengejar gol kedua, tiba-tiba pula Bangladesh berjaya menyamakan kedudukan apabila kita kira macam barisan pertahanan kita ni tidurlah. Pasal apa tidur? Pasal dari lontaran jauh tu disambung oleh salah seorang pemain mereka, dan selepas itu semua pemain Malaysia dalam kotak penalti hanya memerhatikan sahaja bola, membolehkan pemain mereka menanduk bola melepasi Shihan satu sama. Aku rasa lah kalau berada kat stadium semalam, aku rasa mungkin senyap sekejap kot stadium Nasional Bukit Jalil, kecuali lah di kelompok penyokong-penyokong Bangladesh. Memang kalau ikut dalam TV tu memang gembira lah apabila pasukan mereka berjaya menyamakan kedudukan. Kita berjaya mencipta beberapa peluang tapi gagal disempurnakan sehinggalah menjelang babak akhir separuh masa pertama. Aku rasa dari satu sepakan sudut bola itu akhir jatuh ke kaki Dion Kools dan dengan teknik yang baik berjaya menewaskan penjaga gol Bangladesh dengan satu sepakan rendah yang aku kira patutnya penjaga gol tu kira patutnya dapat save bola tu menampan keluar, tapi itulah the sheer power of the kick I think had him beaten at the near post. So 2-1 dan kita tahu bahawa kita harus mencari gol awal di separuh masa kedua untuk memastikan kita lebih selesa untuk mengharungi the next 45 minutes dan alhamdulillah ini berjaya dilakukan apabila Syafiq Ahmad berjaya menanduk masuk satu hantaran daripada tengah dan menjadikan kedudukan 3-1, sesuatu yang betul-betul diperlukan. Tapi good to see that the visitors dia terus juga bermain bola, sekali menyerang, dan aku rasa satu keadaan di mana memerlukan Shihan untuk bertindak berani dan bertindak dengan pantas, menahan satu percubaan yang kalau tak ditahan aku rasa memang akan menyaksikan Bangladesh mendekatkan jurang jaringan kepada 3-2. Tapi Shihan berjaya menghalang bola tersebut dari masuk. Kita terus leading 3-1 dan seterusnya aku rasa dalam minit ke-75 apabila kita melakukan pertukaran menyaksikan Darren Lock masuk bersama dengan beberapa orang lain, beberapa orang pemain lagi. The fresh legs and the anticipation, the work rate of the PJ City player menyaksikan beliau berada di tempat yang bagus untuk menjaringkan gol keempat Malaysia, iaitu jaringan pertama beliau di peringkat antarabangsa. Tahniah Darren Lock untuk gol tersebut. Dan aku rasa lepas 4-1 tu memang kita dah confirm dah memang tempat di pusingan akhir tu kira dah boleh dikatakan pasti milik Malaysia. Dan aku rasa kalau berada di sana pun memang seronok pun apabila dapat celebrate kejayaan kita untuk layak ke pusingan akhir buat kali pertama ni dalam masa lebih 40 tahun berjaya dilakukan. So tak tahu lagi kat mana pusingan akhir tu akan dilangsungkan. Dengan khabar Korea dan Jepun berminat, kalau ikut pada satu tweet, kalau di Korea ataupun Jepun ini akan dilangsungkan pada tahun 2023, tahun depan. Tapi ada dua buah lagi negara yang nampaknya berminat, iaitu Australia dan Qatar. Dan kalau kedua buah negara itu yang akan menjadi host, kemungkinan besar ianya akan dianjurkan pada tahun 2024. So sama-samalah kita tunggu keputusan daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tentang negara mana yang akan menjadi host untuk pusingan akhir nanti. Apa yang pasti kalau adalah
tu memang seronok juga kau dapat pergi ke sana untuk cover kejohanan tersebut. Tapi tu yalah, tengoklah dulu macam mana. Dan pada masa yang sama, adakah kita akan mampu untuk bersaing dalam pusingan akhir nanti? Kalau pada pandangan aku, secara jujurnya, aku rasa kita hanya mampu bermain di peringkat kumpulan sahaja. Kalau diikutkan dengan skuad yang ada sekarang, dengan adanya Di Paula, dengan adanya Somareh, dengan semua itu, aku rasa tak ke mana. Tu aku pun tak faham. Dia orang pun tak ada match sharpness semua, tapi masih lagi berlekat dekat dalam pasukan kebangsaan. Sama waktu dengan Tan Cheng Ho, sama juga dengan waktu Kim Pan-gun ni. Pun tak tahu siapa dua orang tu masih lagi lekat. Somareh berjaya menjadikan gol ketika menentang Bahrain, tapi ialah kesilapan beliau juga yang akhirnya menyaksikan Malaysia kehilangan bola dan menyaksikan Bahrain berjaya menjaringkan gol kemenangan yang kesilapan oleh Farizal Melias juga. So ada masa lagi untuk Kim Pan-gun mencari bakat-bakat yang lain lah, aku rasa, untuk menggantikan Di Paula ni semua-semua tu. Farizal mungkin kalau dia bermain baik untuk JDT, tapi lah JDT kau tak tu sangat lah kan, kau tak berapa teruji sangat, tak bagus juga untuk penjaga gol kalau tak teruji. Jadi aku rasa kalau ada lagi bakat-bakat lain yang boleh diketengahkan dan dicuba di waktu-waktu yang akan datang, di antara sekarang sehinggalah pusingan akhir nanti, untuk menjaga gawang dan juga mengisi slot sebagai penyerang pasukan Harimau Malaya. So siapa tu? Nantilah kita tengoklah apa yang berlaku di musim ni, siapa yang akan menyerlah nanti. So mungkin ketika itu kita akan tahu siapa yang menonjol dan siapa yang harus diserapkan dalam skuad Malaysia untuk Piala Asia 2023 nanti. So aku rasa setakat itulah memang satu kejayaan besar untuk bola Malaysia melihatkan diri ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Tahniah Harimau Malaya. So korang jaga diri. Aku rasa sampai sini dulu. Korang jaga diri selalu. Kita jumpa lagi di lain kali. Semula.